Yang orang yang tak ada, yang selalu tak ada coin tu, yang tak ada coin lah, korang yang selalu tak ada coin, jangan rasa macam malu nak masuk live orang. Aku selalu dengar, aku masuk live orang kan, aku selalu dengar host tu cakap dengan aku macam mana tahu. Dia cakap, Syam, dia kata, aku masuklah Syam join the live. Lepas tu host tu cakap, Syam, dia kata, dia boleh cakap apa tahu dengan aku. Dia cakap, lama tak nampak engkau, dia cakap. Kalau kau masuk pun kau hi, lepas tu kau fly kan, dia cakap macam tu. Aku cakap kira okey jugalah aku masuk, aku hi, aku cakap. Daripada kau tak pernah masuk live aku pernah sound direct macam tu dengan host. Aku pernah komen macam tu kat dalam live host. Dia kata lama tak nampak kau. Kalau kau masuk live aku pun kau fly. Kau hi lepas tu kau fly je, dia cakap macam tu. Aku cakap lebih kira untung, kira baik lah tu aku hi. Tanya khabar. Daripada kau tak pernah masuk live aku. Lagi teruk aku cakap. Lepas tu bila dah cakap macam tu, bila dah komen macam tu, dia cakap apa tahu? Syam, aku sebenarnya bukan tak nak masuk live kau, dia kata. Tapi aku tak ada barang, dia cakap, aku tak ada coin. Buto. Itu memang alasan yang paling kurang cerdik. Siapa yang guna alasan itu, dia memang kurang cerdik. Ada ke korang download Miko ni hari tu? Masa korang mula-mula download Miko ni, ada ke dia tulis peraturan dia kalau nak main Miko ni, nak masuk live orang kena sawer? Tak ada kan? Sawer tu sebenarnya ikhlas je kan? So kalau ada coin ke tak ada coin, masuk je lah live kawan-kawan. Apa salahnya? Kau masuk, kau tegur, hi, komen, tanya khabar, dah sihat ke? Lepas tu lepas 10 minit macam tu korang nak fly, korang fly lah. Kalau host tu tak ada content, dia tak ada content, tak ada apa kan, dia just live macam ni je. Hi. Pernah tengok tak orang live macam tu? Hi. Lepas tu setiap 5 minit game bucu-bucu kan. Dah lah kau buat live tak ada content. Buat live tak ada borak-borak, tak ada topik. Lepas tu kau hi je. Lepas tu setiap 5 minit game bucu-bucu kan. Orang akan auto menyirap lagi tengok live kau. Lepas 10 minit orang akan fly. Itu normal. Tak salah pun kalau orang nak fly. Aku memang set dalam hidup aku dari mula aku nikah. Aku nikah aku. Kau nikah dengan diri kau sendiri ke? Aku nikah aku. Jangan harapkan balasan pertolongan kita bagi. InsyaAllah awak akan balas tanpa kita sengaja. Betul. Hai Galaxy. Dulu typo Batak. Sebab aku tak salah faham. Kahwin dengan aku. Batak. Ya kan? Siapa yang ada lagi dalam live aku ni? Korang dah makan ke? Makan apa malam ni? Masak-masak ke? Makan luar ke? Ada orang, korang akan tergolong daripada manusia-manusia yang rugi. Korang akan jadi manusia yang rugi bila korang tak masuk live orang yang korang dah follow lah, yang korang tak masuk. Lepas tu korang bagi alasan tak ada coin, korang bagi alasan tak ada barang, tak masuk live orang. Korang adalah antara golongan manusia yang rugi dan korang akan sendu selama-lamanya kat Miko ni. Sebab korang tak bercampur dengan orang dengan alasan korang tak ada coin, dengan alasan korang tak boleh sawer macam tu. So itu alasan yang paling tak valid sekali. Alasan yang paling orang kata yang sengaja diada-adakan ni. Iaitu yang pertama aku pernah dengar orang kata walak ngah. Aku pernah dengar orang kata aku tak masuk sebab tak ada barang, sebab tak ada coin. Okey, itu satu. Aku tak pakai alasan gitu kejap-kejap. Aku bagi tahu alasan yang kedua. Korang akan selalu dengar, especially yang terutama sekali host-host yang lelaki ni. Korang akan dengar apa orang kata alasan yang macam ni. Alasan yang kedua, dia akan cakap aku busy lah Syam. Aku terlalu sibuk dengan ni. Aku kan host, aku kena buat live, aku kena settlekan task masa dengan task hari aku. Task masa dengan hari nak kena settle, dia kata. Kepala acik dia task masa dengan hari tu, pagi kalau kau buat live, kau tunjuk dinding. Pukul 8 pagi ke, pukul 9 pagi ke, kau tunjuk dinding selama 2 jam pun dah settle kau punya task masa. Jadi tu bukan alasan. Lepas tu kalau kau tengah sibuk macam mana pun lepas tu kalau sibuk macam mana pun, kalau kau masuk live orang, lepas tu kau parking je kat dalam tu, yang tu pun dah kira orang kata dah kira okey dah sebenarnya. Tak perlu pun kau masuk dalam live orang, lepas tu kau nak kena komen bagian nak gila kan. Tak perlu. Kalau kau terlalu sibuk kan, kau just boleh masuk,
Lepas tu kau parking lah kat dalam live dia. Tak salah pun kau buat macam tu. Kau masuk, lepas tu kau bagi tahu dengan host tu. Syam, sorry Syam, aku sibuk sikit ni, ada kerja. So aku parking kat dalam, aku park kat dalam live kau, okey? Kau buat macam tu, percaya cakap aku. Kau buat macam tu, host yang tengah live tu, dia akan rasa macam dia dihargai, okey? Dia akan rasa dia akan rasa bagus dosu ni, walaupun dia tengah sibuk, tapi dia masuk, dia siap parking lagi kat dalam live aku. Host tu takkan marah punya. Host yang bodoh je yang akan marah bila orang cakap nak parking kat dalam live dia. Sebab kita semua yang tengok live orang ni, aku pasti yang kita orang semua yang ada dalam live aku ni, yang tengok live aku ni, bukan semua orang yang akan tengok macam tu aku punya letak. Aku sendiri pun kadang-kadang masuk live orang, aku akan letak phone atas meja. Okay, aku akan buat kerja aku. Sambil tu aku dengar dia buat live apa, dia borak pasal apa. Kalau aku rasa aku nak komen, aku akan komen lah. Tapi kalau dia tak ada benda yang aku boleh komen, aku just letak phone tu atas meja, aku support dia punya live. Aku support dia punya live macam tu. Dia akan ingat kita punya. Dia akan cakap, oh, lama juga Su ni lepak ke dalam live aku kan. Lepas ni dia live, aku lepak live dia pula lah. Macam tu sebenarnya cara kita berkawan dekat Miko ni. Macam mana nak bagi orang ingat dengan kita. Sekarang ni hanya untuk perbaiki apa ni, bisa aku buat membiasakan diri, perbetulkan untuk aku. Kita semua sebenarnya banyak salah. Aku sendiri pun banyak salah aku sebenarnya. Cuma aku aku just, cuma live aku ni, konten aku sebenarnya berborak. Berborak, orang kata topik membongak. Tapi dalam masa yang sama ada selit-selit sikit lah content sharing. Kita share macam mana kita berkongsi pendapat, macam mana nak buat live yang lebih menarik. Macam tu. Nak kata live yang lebih kualiti, yang tu korang semua dah tahu kan. Tapi macam mana nak buat live yang lebih menarik, kita share lah pendapat pendapat antara satu sama lain. Macam tu. Tak semestinya korang kena dengar aku cakap je. Aku sendiri pun apa orang kata, sama macam korang juga. Aku pun banyak kesilapan, kekurangan juga. So kat live aku ni kadang-kadang diorang akan apa orang kata, bagi pendapat, diorang akan tanya soalan. So kita kongsi ilmu macam tu. Tapi selebihnya aku punya topik adalah topik membongak lah dekat live aku ni. Tapi jujur aku penat type sampai typo. Wadak TD, apa ni? TD cakap apa ni? Mic mana mic? Alah, hari ni aku macam malas nak nyanyi lah. Dah lah sejuk. Sekejap lagi aku nyanyi-nyanyi aku terkencing. Dah siap tas masa hari boleh buat konten yang Batak Sawai pula. Betul. Follow Kasih back. Okay, thank you. Kasih belum follow ke? Ya Allah. Okay, dan follow. Kasih ni saya rasa bukan kali pertama masuk live aku. Dia dah banyak kali dah masuk live aku. Baru hari ni dia follow aku. Batak. Maaf Kasih dah habis coin. Memang seri. Apa ni? Next time kasih. Okay, tak apa. Itu kalau ada rezeki adalah. Ada rezeki adalah. Saya tak nak mengharap apa sawer-saweran daripada orang. Kalau orang ada, orang akan campak. Tu je. Awak tak perlu rasa sebersalah. Lepak kat live saya, alamak tak ada coin, malunya. Dah lah aku banyak komen. Lepas tu aku tak sawer pula. Jangan fikir macam tu. Okay? Aku sendiri pun tak pernah fikir macam tu. Korang masuk, korang tegur, tanya khabar apa semua, aku pun dah happy dah. Korang komen-komen pun aku dah happy dah. Jangan mengalah carilah idea macam mana nak buat konten Batak Sawai. Batak Sawai ni Batak Sawai ni sebenarnya tak salah tau. Sebenarnya tak salah pun Batak Sawai ni. Memang kerja seorang host tu untuk cari sawai pun. Memang kerja dia sebenarnya untuk cari sawai. Tak salah pun. Tapi dengan syarat dia punya live kena ada konten lah. Baru orang. Kenapa live tu kena ada konten? Korang tahu tak kenapa? Ada tak siapa-siapa boleh jawab? Kenapa live kena ada konten? Siapa boleh jawab? Kenapa kita buat live kena buat konten? Betul kan? Korang komen dari tadi kan? Cuba korang jawab. Konten untuk menghiburkan dan senangkan view. Ya Allah, leka dah aku settle hajat pak sini. Okey Su. Menghiburkan dan senangkan view. Kita sebenarnya aku nak terangkan kat korang. Korang tahu tak, buat live ni sebenarnya, orang yang tengok live ni, yang tengok live kita ni sebenarnya, dia macam tengok TV tau.
kasih newbie fly-fly sambil mencari pengalaman baru. Sama, saya pun baru sebulan. Baru sebulan lebih jadi host. Sebenarnya reality dia kalau korang nak tahu, orang tengok live kita ni sebenarnya sama macam tengok TV. Okay, korang pernah tengok tak? Aku ambil satu contoh lah. Korang pernah tengok tak? Tengok berita dekat TV. Okay, macam berita kat TV selalu macam mana? Dia akan berita jam 8 malam. Macam mana tak? Aku dah lama tak tengok TV sial. Aku tak ingat macam mana. Hai Nakali. Wadak Nakali. Okay, berita jam 8 malam. 8 malam kan selalu berita yang paling penting. Betul tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pukul 8 malam tu berita yang paling penting. Okay, korang bayangkan korang tengah duduk depan TV. Ya Allah, thank you dah kali. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Korang bayangkan korang tengah duduk depan TV, korang tengah tengok berita pukul 8 malam. Berita yang paling penting, betul tak? Orang selalu tengok pukul 8 malam kan? Aku tak ingat, aku pun dah lama tak tengok TV. Lama tak tengok TV. Okey, korang bayangkan duduk depan TV. Okey, lepas tu tapi TV bergerak dan bila orang suka konten dia akan jadi viewers yang tegar dan akan dapat lah. Okey, macam ni. Korang bayangkan korang tengah tengok TV. Okey, lepas tu jam 8 malam. Berita terkini dia kata. Okey, berita terkini. Pemberita ni pun duduk depan kamera, dia pun cakap, berita terkini. Saya Syam Hazri menyampaikan berita untuk anda hari ni. Okey. Berita utama dia akan bagi tahu. Aku ni pemberita ni, aku cakap dengan korang. Okey, berita utama. Berita utama. Lepas tu aku dah cakap aku dah bagi tahu ni, nak bagi tahu berita utama ni. Lepas tu maaf saya tak ada berita utama lah hari ni. Hari ni saya just jalan tas masa je. Bos saya dah kerja kat sini, dah jadi pemberita. So macam saya tak tahu apa yang saya nak sampai. Hari ni tak ada berita yang nak disampaikan. Berita tak ada. So tu je lah. Kita ni je lah, kita duduk je lah kat sini. Korang rasa macam sial tak korang rasa macam tu? Macam tu lah yang kita selalu dengar. Host-host akan cakap. Dia akan cakap, sorry gang, sorry guys, hari ni I tak ada content. I just tas masa je. So tu je lah. Hi, siapa yang baru masuk, hi. Macam tu je. Sampai 3 jam live, 3 jam lah hi. Maaf nak tanya, Mia bukan host kan? Mia dah register dah? Dia baru register. Dia kata dia register untuk masuk HUG. Nakali dah makan malam ke? Makan apa malam ni? Masak-masak ke? So dekat situ je, korang sebagai host sebenarnya korang dah gagal. Korang dah gagal untuk deliver content. Orang tengok live kita ni sebenarnya macam tengok TV. Orang akan menjangkakan yang bila tengok live kita ni, orang akan dapat content yang menarik. Orang akan dapat hiburan. Macam mana orang nak dapat hiburan kalau kau live pun tak tunjuk muka, tak ada dekat depan kamera? Kalau yang tak tunjuk muka tapi dia bercakap, ada juga yang macam tu, yang live tunjuk dinding tapi kau boleh nampak tangan dia je. Okey guys. Okey sekarang ni kita macam ni. Korang boleh nampak tangan dia je. Ada orang yang buat live macam tu. Tapi tak salah, yang tu tak salah sebab dia tak tinggalkan telefon dia. Ada orang yang buat live dia tinggalkan telefon dia. Dia tinggalkan telefon dia. Lepas tu viewers masuk terpinga-pinga. Mana host ni? Tercari-cari pula. Dah macam main game cari-cari pula, cari orang. Warak kampung Pandan ke kampung Pasir ni. Tapi sebelum ni dia bukan host. Tengok macam cara Mia. Dia baru register. Baru register jadi host. Okey, jadi sebagai seorang host, korang sebenarnya dah gagal. Bila korang tak berjaya untuk tak berjaya untuk menghiburkan viewers. Korang sendiri yang tak buat konten, korang tak ada prepare, korang nak buat topik, korang nak buat live borak-borak, tapi korang tak ada konten. Kan ada macam-macam kan. Ada konten masak-masak lah, ada konten menyanyi lah, ada konten berborak. Okay, korang jangan ingat buat live berborak ni, bila rasa-rasa nak live je lah. Aku tak tahu nak borak apa, live je lah. Nanti kita tengoklah apa yang kita boleh borak kan. Korang jangan rasa bila buat live ni, live borak boleh main somborono je. Betul ke somborono, Mia? Perkataan somborono tu. Korang jangan main hentam je. Buat live borak-borak je lah. Apa-apa benda yang boleh diborakkan, borak je lah. Lepas tu nanti bila viewers dah ada kat dalam live korang, korang tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa, lepas tu viewers akan auto fly. Okay? Sebab korang punya live borak tak ada topik.
Korang just orang masuk just hi. Hi. Hi Anga. Hi Mia. Hi. Baru masuk. Macam tu je lah. Sampai 3 jam je lah kau hi. Betul, baru register apa yang Anga nak cakap. Macam mana Mia sebelum daftar host, tapi dia pandai. Dia pandai tarik views. Dia sebenarnya Mia ni, okay, dia sebenarnya bukan pasal dia pandai buat live. Mia ni bukan pasal dia pandai buat live, tapi sebenarnya pasal dia pandai berkawan. Dia pandai cari kawan, okay? Dia banyak spend masa masuk live orang, komen-komen kat dalam live orang, berborak-borak dengan host. Dia banyak kawan sebenarnya. Dia pandai berkawan dengan orang. Jadi orang akan ingat dia. So bila dia live nanti akan ramai yang masuk live dia. Macam tu. Lagi satu, kita jangan cari musuh kat dalam Miko ni. Kita jangan bermusuh. Kita punya mulut jangan terlalu laser sangat. So Mia ada ciri-ciri seorang yang orang kata disenangi lah. Orang senang bila dia ada, orang akan rasa senang hati bila dia ada. Kita jangan bergaduh-gaduh kat dalam Miko ni. Jangan dia kutuk dia kutuk dia, dia burukkan dia. Mia tak ada ciri-ciri yang macam tu. Dia seorang yang macam positif je. Kalau kau tengok dia punya komen pun semua macam positif je. Tu aku gak disenangi. Kau cakap apa ni? Tu aku gak disenangi. Kau punya tu pun dah eja salah dah. TO. Kau ni budak WeChat ke apa, batak? So dia ni disenangi sebenarnya Mia ni. Dia ada ramai kawan. Sebab dia pandai berkawan. Kalau korang pandai berkawan, orang akan, lepas tu kalau korang pandai apa orang kata, pandai jaga diri korang, pandai jaga image korang, macam Mia ni, dia akan jadi, korang akan jadi disenangi. Bila korang live je, ramai yang akan masuk, ramai yang akan nak lepak kat live korang. Berbeza dengan live host yang macam host yang suka marah-marah viewers ke, host yang suka batak sawer ke. Mia ni dia tak batak sawer. Aku tak pernah nampak dia minta gift kat dalam live dia. Aku masuk live dia, aku tak pernah dengar dia kata, bang, bagi gift bang. Tak pernah. Hati merah pun dia tak pernah minta. Jadi bila dia tak pernah minta, orang akan orang akan fokus pada apa yang dia borakkan dekat live tu. Orang tak fokus pasal nak sawer tu. Orang akan fokus pada konten dia. Lepas tu dia pun borak-borak lah. Dia borak biasa-biasa je. Dia borak biasa-biasa je. Dia gelak-gelak lah. Dia sembang-sembang kosong je. Tapi orang rasa senang dengan dia kan. So orang pun sawer dia. Itu je sebenarnya. Bukannya susah sangat pun. Korang tak payah fikir pun, alamak aku jadi host ni, aku nak fikirkan konten apa lah, aku nak buat konten apa lah. Jangan fikir benda tu. Konten tu sebenarnya nombor 2. Konten tu nombor 2. Korang cuba fikir macam mana nak betulkan diri korang dari segi dari segi macam mana nak jadikan diri korang ni disenangi orang ramai. Macam tu. Macam mana nak berkawan dengan orang. Korang kena banyak spend time berkawan dengan orang, berbanding dengan korang sibuk buat live je manjam. Kejap-kejap live. Kejap-kejap live. Ya Allah, thank you Tidi, terima kasih. Korang akan jumpa ada host yang jenis macam tu. 2 jam sekali dia live. Sekejap-sekejap live, kejap-kejap live. Lepas tu live, lepas tu duduk macam ni je tunggu orang masuk. Tunggu orang masuk. Lebih kurang dalam setengah jam macam tu dia dah live, tak ada orang masuk. End live lah. End live. Lepas tu lagi 2 jam dia akan cuba nasib lagi. Dia akan live lagi. Lepas 2 jam nanti dia akan live lagi sekali. Dia nak cuba nasib lagi. Dia nak tengok ada orang masuk tak. Dia pun live. Live lagi. Lepas tu dia pun duduk tunggu je orang masuk. Orang masuk pun dia hi. Hi, wadap, wadap, kudap-kudap. Macam tu je lah. Lepas tu bila orang hi dia, dia pun hi, wadap-wadap, kudap-kudap. Lepas tu dah. Lepas tu GG. Lepas tu live dia sendu, tak ada orang. Semua orang masuk fly. Jangan asyik buat live je, pergilah room orang sebab habiskan masa. Wadap Izam. Izam lama tak nampak Izam. Sihat Izam cuma aku cadangkan lah, kalau korang tanya aku lah. Okay, kalau korang tanya aku, berapa banyak nak spend masa masuk live orang? Ya Allah, thank you Izam. Berapa lama kita nak habiskan masa masuk live orang? Aku tak boleh nak kata berapa minit, berapa jam, berapa lama. Aku cuma boleh kata habis apa, orang kata gunakan masa korang yang spare tu yang ada. Jangan pula time korang tengah ada benda penting nak buat. Korang main Miko ni time korang tengah free je. Gunakan masa korang tu 80% lepak kat live orang. 20% saja masa korang untuk korang live
live tunjuk muka berborak macam ni. Macam yang aku buat ni. 20% je masa korang. Lagi 80% korang habiskan masa lepak dekat live kawan-kawan yang lepak live korang. Okay, bila aku cakap kawan-kawan yang lepak live korang, maknanya orang yang bila kau live, dia sentiasa ada. Dia selalu masuk live kau, dia selalu lepak-lepak, dia selalu komen-komen. Walaupun dia tak sawer. Sawer tu nombor 2 thank you Izam. Sawer tu benda yang nombor 2. Kita jangan cerita pasal sawer dulu. Kita ni newbie ni, kita jangan cerita pasal sawer. Kita fokus pada orang kata macam mana nak buat live yang orang kata berkualiti, macam mana nak buat orang stay dekat live kita. Tu lebih penting sebenarnya. Sawer tu nombor 2. Kalau orang stay dekat live kita, kalau orang rasa terhibur, orang akan sawer. Jangan risau. Rezeki tu ada, dia tak lari punya. Mencari penonton dalam live kita, betul. So macam kita buat live macam ni kan, bila korang buat live kan, korang cuba perhatikan siapa yang selalu masuk live korang, siapa yang selalu komen. Orang-orang ni korang kena ingat nama dia. Korang jangan buat live lepas tu dah end live, lepas tu dah korang pun move on dengan hidup korang. Korang pun terus buat tak tahu, kira anggap habis je live terus macam tak wujud lah Miko ni. Korang terus tak ingat dah apa yang berlaku kat Miko ni, dah end live dah, macam tu dah. Macam tu korang silap. Sepatutnya bila korang live, korang kena perhati. Bila korang borak-borak macam ni kan, korang kena perhatikan siapa yang selalu masuk. Nama-nama ni, Angah, Izam, TD. Aku selalu perhatikan orang-orang yang selalu masuk ni. Aku akan ingat dalam otak aku siapa orang-orang yang masuk ni. So nanti bila dia live bila aku buka Miko, okay, bila aku free lah, ada masa aku buka Miko, okay, aku akan tengok daripada atas senarai yang aku follow tu yang tengah live. Aku akan tengok daripada atas sampai bawah. Aku akan scroll. Aku akan cari nama orang yang selalu ada dalam live aku. Bila aku nampak dia tengah live, aku akan masuk live dia dulu. Korang pun boleh buat macam tu. Hi APS. Korang pun boleh buat macam tu. Korang buka Miko, katalah korang dah free dah. Mula-mula buat kerja sibuk kan, lepas tu dah free dah tak ada apa nak buat. Okay, buka Miko lah. Buka Miko lah. Korang pun buka. Lag teruk. Aku lag ke? Ya Allah. Aku lag ke geng? Korang pun boleh buat cara macam yang aku buat. Sebenarnya aku punya connection. Kau pakai internet ni ke? Kau pakai wifi kedai mamak ke? Batak? Aku tahulah rumah kau kat belakang kedai mamak. Kesian kedai mamak tu tak ada internet. Gara-gara kau curi line dia. Tadi lag Bang Syam. Ni lag ke? Tak kan? Tak lag kan? So aku share dengan korang cara macam mana nak jimat masa. Macam mana korang nak jimat masa main Miko. Sampai satu tahap nanti, percaya kata aku, sampai satu masa nanti korang akan pening main Miko ni. Korang akan pening. Korang akan macam aku nak masuk live siapa, nak masuk live siapa. Korang akan pening kat situ. Sebab kau dah follow ramai sangat orang. Sampai satu masa nanti kau akan follow. Macam sekarang ni aku baru main sebulan lebih, aku dah ada dalam aku dah follow 500 orang dah dalam masa sebulan ni. Okay? So dalam 500 orang tu, mungkin bila aku buka Miko, mungkin 15 orang tengah live daripada 50 orang yang aku follow tu. Bila aku buka Miko, aku akan perhatikan daripada atas, aku akan slide sampai bawah, aku akan scroll sampai bawah. Aku akan cari nama orang yang selalu masuk live aku, yang kawan aku akan cari. Lepas tu aku akan masuk live dia dulu. Masuk live dia, lepas tu nanti aku akan lepak-lepak live dia. Dah lebih kurang 20 minit macam tu dah lepak live dia. Lepas tu aku keluar daripada live dia. Lepas aku keluar, aku akan scroll lagi, aku akan cari siapa lagi orang yang aku kenal, yang selalu masuk live aku, yang selalu support aku, yang selalu komen-komen kat dalam live aku. Jumpa lagi seorang lagi, nama dia Mia Zainal. Dia tengah live. Aku pun masuk live Mia ni. Aku akan tanya dia, hai Mia, sihat ke Mia? Dah makan ke? Apa semua gini. Lepas 15 minit, aku pun keluar daripada live dia. Bila keluar daripada live dia, aku akan cari lagi siapa yang tengah live. Siapa yang selalu masuk live aku, orang tu tengah live, siapa? Aku cari, dah tak ada dah. Yang lain ni, yang ada tengah live ni, lagi 10 orang ni, semua tak pernah masuk live aku. Okay, aku buat apa? Aku masuk juga live yang aku dah follow ni, yang tak pernah masuk live aku. Aku masuk juga. Tapi aku masuk, aku hi, aku fly. Aku masuk, hi, apa khabar? Fly. Aku buat macam tu. Aku takkan spend masa lama kat dalam live orang yang tak pernah masuk live aku. Macam tu je cara dia sebenarnya kalau korang nak jimat masa.
Korang boleh jimat masa, boleh jimat tenaga dengan cara macam tu. Korang jangan buka Miko je, lepas tu korang terus masuk live yang pertama yang ada kat atas sekali tu. Korang masuk atas sekali tu. Contoh korang masuk live live host ni nama dia Ahmad. Korang masuk live dia, Ahmad ni. Masuk, dia pun sambut korang dengan meriah. Hai Mia, apa semua gini, bucu-bucu Mia. Dia pun sambut kau dengan meriah. Padahal dia tak pernah masuk live kau. So kau tak payah buang masa. Kau nak hai nak lepak lama-lama dalam live dia, kau boleh fly. Kau boleh masuk live orang yang dah biasa lepak live kau. Macam tu je sebenarnya kalau korang nak jimat tenaga. Macam tu lah yang aku buat sebenarnya. Sampai sekarang Alhamdulillah, setiap kali aku live ada je kawan-kawan yang masuk. Diorang akan ingat yang aku selalu masuk live diorang, dan aku pun ingat yang diorang selalu masuk live aku. Sihat Zam, Alhamdulillah. Nampak ramai orang kenal Mia ni kan? Betul tak aku cakap? Ramai orang kenal Mia ni sebab dia pandai berkawan. Dia pandai, dia punya kehadiran dia tu dekat mana-mana live disenangi. Aku ni Syam di bawah bulan purnama, no mood. Sumpah lah, kau period ke? Betul Syam, Mia ni mesra. Itu je cara dia sebenarnya. Kalau kita nak senang dekat Miko ni, kita jangan sombong dengan orang. Kita jaga kita punya orang kata tingkah laku kita. Jangan selalu cari gaduh dengan orang. Jangan selalu cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang. Kita jangan gaduh dengan orang. Gaduh tu benda yang paling pantang lah dekat Miko ni. Kalau sekali kau dah gaduh dengan orang tu, aku dah pernah lalu dah benda ni. Sekali kau dah gaduh dengan orang tu, kau akan jadi macam sampai 5 tahun kau akan bergaduh benda yang sama je. Kau akan gaduh dengan dia je. Setiap kali kau jumpa dia, kau akan bergaduh. Aku pernah dulu gaduh dengan seorang dekat dalam Bigo sebelah. Aku gaduh dengan dia setahun tu aku gaduh je dengan dia. Aku bertembung dengan dia dekat dalam live orang lain pun aku bergaduh, berperang komen dekat dalam tu. Sampaikan host tu terpaksa mute, terpaksa kick aku dengan dia. Dua-dua kena mute, kena kick sebab buat semak kat dalam live orang bergaduh. So kalau boleh korang elak-elakkan lah benda, walaupun ada orang cakap benda yang boleh menyakitkan hati korang. Korang jangan, orang kata tak perlu korang nak terbawa-bawa benda tu. Buang je perasaan sakit hati tu. Kira maafkan je lah dia. Anggap je lah dia tak ada otak. Macam tu je. Anggap je lah otak dia tu dah kena makan dengan kucing. Padat Dian. Ya Allah Dian. Selamat malam. Terima kasih sudi singgah. Sihat Dian Bui, dia kiss aku lah geng. Dian telah masuk live aku dan dia kiss aku. Korang perasan tak? Korang perasan tak apa maksud dia? Bila dia masuk live aku, dia terus kiss aku. Korang perasan tak? Maknanya dia telah merelakan diri dia untuk di-kiss oleh aku juga. Sebab tu dia kiss aku. Thank you Dian. Maknanya dia telah merelakan diri dia untuk kena kiss dengan aku. Sebab tu dia masuk live aku, dia terus kiss. Orang yang jenis macam ni dia jenis suka surprise tau. Dia jenis suka surprise pasangan dia. Kalau dia ada boyfriend ke, dia ada suami ke, dia akan buat macam tu. Suami dia balik kerja je, masuk je pintu depan rumah. Okay, yang abang dah balik, buka je pintu depan rumah. Surprise bang. Dia akan surprise. Dia akan surprise suami dia. Buka je pintu. Okay, masuk je rumah tu, dia terus surprise bang. Tahu-tahu je dia dekat atas meja makan, tak pakai baju. Sehelai benang pun tak ada kat atas meja makan. Kau rasa, kau sebagai suami, kau ada rasa macam surprise tak bila bini kau buat macam tu? Confirm surprise punya. So dia ni dia macam tu. Dia suka bagi surprise kat orang. Dia akan surprise pasangan dia nanti. Cuma yang atas meja tu aku imajinasi je lah, ilusi je lah. Semua dalam live Syam nak bagi tahu malam ni Zam fikir boleh singgah. Kalau tak ada barang nak sawer pun boleh. Okey, pukul berapa fikir? Nanti DM lah, senang. Aku kalau orang bagi tahu kat dalam live, aku selalu tak ingat. Jujur aku cakap. Baik aku jujur je kan, daripada aku cakap okey, lepas tu aku tak masuk. So kalau macam kau ada highway pula, aku baca nama Mamat ni. Nama Mamat ni highway, aku pun sebut highway juga. Ya Allah. Nanti kalau ada fikir, just share dekat DM je. Dekat DM tu boleh lah tengok nanti. So boleh tengok banyak kali. Kalau dekat dalam live ni aku tengok sekali je, lepas tu aku akan lupa.
Okey Zam, share kat saya. Syam, lag ke korang? Aku lag ke? Ya Allah. Lag teruk ke? Halo, test. Halo, test. Test. Dah tak lag kan? Okey je. Tak lag kan? Kenapa Syam keras sekat-sekat? Aku memang tengah keras sekarang ni. Macam mana kau tahu aku keras, Batak? Adik, kau yang internet kau ni. Aduh, kenapa Syam keras? Macam mana korang tahu aku tengah keras sekarang ni? Boleh nampak ke bawah ni? Batak. Aku keras lepas aku tengok nama TD ni. Lepas tengok TD punya gambar, DP dia aku jadi keras. So korang boleh follow TD ni. Dia selalu buat live content makeup. Korang boleh follow dia. Dia akan, aku yakin, korang yang masuk live dia nanti, korang tak akan menyesal. Korang tak akan menyesal. Sebab korang, aku boleh jamin lah yang korang akan keras lagi masa tengok live dia. Kan dah kata Syam pun lag. Sumpah lah aku lag. Ya Allah. Kenapa Syam keras? Kau jangan percaya dia cakap Angah ni. Angah ni scammer, kau tahu tak? Dia akan, kau percaya ke cakap dia? Mia pun cakap tak lag. Bukan aku dia yang lag. Aku lag ke? Tak adalah, diorang kata tak lag. Izam kata tak lag. Cuba kau campak satu gif yang teddy bear tu. Yang teddy bear tu. Kalau dia keluar penuh gambar dia, maknanya aku tak lag. Kalau dia tak keluar, maknanya dia keluar sekerat-sekerat ke, dia keluar separuh je ke, maknanya lag lah. Cuba kau tekan yang teddy bear tu. Kalau dia keluar penuh tu, maknanya tak lag. Syam host yang bagus, dia promote host lain. Aku akan promote host yang masuk live aku. Okay, dalam masa yang sama, aku akan cara promote aku tu lain. Aku akan promote, lepas tu aku akan cakap, okay gang, korang boleh follow Izam ni, korang boleh masuk, boleh tengok live dia. Sebab Izam ni dia selalu live tunjuk dinding. Dia selalu live tunjuk dinding, dia tinggalkan handphone dia. Izam ni seorang live yang tak berkualiti. Aku akan promote dengan cara macam tu. Kalau betul, kalau kau punya live tu bagus, kau punya live tu ada content, kau punya live tu ada, orang kata ada topik, lepas tu kau tak palau komen, kau tak palau orang yang masuk, aku akan promote, aku akan cakap benda yang jujur. Okay? Aku akan cakap, okay, Mia ni kalau korang masuk live dia, dia selalu baring-baring, macam ni, dia pegang handphone baring-baring. Lepas tu seksi, lepas tu dia peramah dengan orang. Korang akan dapat benda tu. Aku akan bagi tahu benda tu. Dan bila korang masuk live dia, korang akan betul-betul korang akan dapat benda tu. Korang akan nampak benda tu kat live dia. So bila aku dah promote tu, terpulang pada viewers lah. Terpulang pada yang ada kat dalam live aku ni. Kalau nak follow dia, follow lah. Tak nak follow pun tak apa, macam tu. Terpulang pada korang lah. Tapi aku akan jujur, okay? Aku akan cakap, Angah ni dia selalu buat live. Dia selalu buat live challenge. Dia selalu buat live pecah 2 star dia akan makan telur. Pecah 3 star dia akan minum air longkang, macam tu. Jadi korang pun akan macam, ui, bapak ganas sial Angah ni buat live challenge. So follow Angah ni, nak tengok lah dia live macam mana nanti. Aku akan promote, tapi aku akan jujur. Kalau kau ada buat ikat-ikat kat dalam live kau, aku pun akan jujur, akan bagi tahu kat dalam viewers aku ni, boleh follow Mia ni, boleh follow TD ni, sebab dia kat live dia ada buat ikat-ikat. Dia ada buat private. Korang boleh follow dia. Macam tu. Contoh. Out dulu, nak siap untuk fikir. Okey Zam. Pukul apa ni? 10.30 kan? Tapi jujurnya tak pernah minum air longkang ke? Tak, gurau-gurau. Dia punya challenge macam makan Maggi pedas ke, ataupun pecahkan telur kat kepala dia, macam tu lah. Tapi terlalu mahal sangat tu Angah. Kau minta 5 star kan hari tu. 5 star tu macam terlalu mahal lah. Agak mahal lah sebenarnya. Pecah 3 star, pecah telur kat kepala, macam tu okey lagi lah. Tapi kalau macam 5 star tu macam jauh sikit nak kejar. Bukan kata mustahil, boleh, tapi susah sikit lah sebab tak ramai viewers. Kalau dalam live kau tu, masa tu ada macam 10 orang manusia, ada 10 orang viewers, kau boleh set sawer yang tinggi sikit, challenge, lepas tu pecahkan 5 star, boleh lah.
kalau ada ramai orang. Tapi kalau setakat ada 2-3 orang je, 2-3 orang tu pula apa orang kata selalu sawai 2-3, sawai 5, sawai 10. So macam susah sikit lah nak dapat 5 star tu. Elok-elok diorang nak sawai, diorang tak sawai terus, okay? Diorang akan cakap, mahal lah, 5 star jauh lagi lah, nak tengok dia pecah telur lah. Macam tu. 9.5 Abang Syam. Zam fikir, okey gulak Zam. Semoga melepek, okay? Semoga ke hujung dinding, okay? Rapat ke dinding. Boleh tak aku doa macam tu? Aku bosan lah. Asal orang fikir je aku nak kena cakap semoga berjaya, semoga menang. Bosan lah. Aku doakan je lah semoga dia melepek, semoga dia kalah. Tak gurau-gurau. Tapi memang Angah suka buat challenge. Bukan maksud aku wadak nak kali. Maksud aku orang yang kalau nak buat macam hari tu kan, yang kau buat challenge tu, kau set terlalu tinggi sangat, 5 star. Sebab kau baru 2 star. Masa tu baru 3 star. Lepas tu kau dah terus minta 5 star. 5 star Angah pecah telur kat kepala. So orang pun akan fikir macam jauh lagi 5 star. Elok-elok orang tu nak sawai 10, 15 coin. Elok-elok dia nak sawai sikit-sikit, dia tak sawai terus. Sebab dia tahu lambat lagi. Okay, tapi konten yang macam tu sebenarnya, konten challenge tu sangat-sangatlah bagus. Konten challenge tu sangat bagus sebab dia akan buat orang tertunggu-tunggu nak tengok hasil dia. Viewers akan tertunggu-tunggu nak tengok hasil dia. Dia betul ke dia akan pecah telur ni kat kepala ni? Macam manalah bila dia kena telur kat kepala dia? Macam manalah bila dia rendam spender dalam air, lepas tu dia minum air tu? Korang pernah tengok tak? What up Max? Korang pernah tengok tak dekat sebelah kat Bigo? Dia buat challenge, pecah 3 star aku akan rendam spender aku dalam air, letak air kacau-kacau, lepas tu aku minum. Korang pernah tengok kan? So orang akan rasa macam gila lah minum air spender sial. Orang pun akan sawai. Orang pun akan tunggu kat dalam live dia nak tengok. Yang tak ada coin pun akan lepak tunggu kat dalam live dia sebab nak tengok dia punya penghabis dia tu macam mana, jalan cerita tu. So buat content challenge ni okey sebenarnya, bagus. Cuma select-nya hari tu Angah baru 3 star tapi Angah dah terus cakap nak 5 star. 5 star baru pecah telur. So macam jauh lah. Kalau 3 star nak ke 4 star boleh. Ataupun 4 star minta 5 star pun boleh. Tu macam hari tu dah terlajak jauh dah. Benci lah weh, tak nampak apa. Sumpah lah tak nampak apa. Tu Jackie tengah live. Habis tu aku takkan nak end live semata-mata nak tengok Jackie tu live. Tak. Takkan aku nak end live semata-mata nak tengok Jackie tu live. Jackie tu aku kawan pun tak. Belum kawan lagi. So aku orang tu artis ke apa ke main Miko ni, kalau dia belum berkawan dengan aku lagi, jangan harap aku nak spend masa kat dalam live dia. Artis tak artis, famous tak famous. Dia tak pernah spend masa kat dalam live aku takkan spend masa dalam live dia. Abang Syam sekarang level boleh naik VC. Level tadi Mia nampak tak dekat live Along? Nampak tak dekat live Along tadi? Dia tengah live. Lepas tu dia tak perasan. Sebab Along yang HUG tu lah. Dia kan host baru kan. Dia tak perasan. Lepas tu dia macam rabun. Mata dia macam rabun. Mungkin dia lag ke apa, tak tahulah masa tu. Lepas tu ada orang VC. Lepas tu tunjuk kote. Saya nampak kat room Aurora tadi. Yang saya nampak kat room Along. Dia tengah borak-borak sini, tengah lepak-lepak depan live sini, tengah berhayal kan. Tiba-tiba je ada orang VC sub dia tunjuk jagung. Papan greedy tak keluar jagung, tapi dekat VC tu keluar jagung. Sap keluar jagung. Bengkok pula tu jagung dia. Lepas tu host tu terus auto murung lagi. Wadak Grengo. Host tu lepas dah nampak jagung bengkok tu, dia auto murung lagi. Kemurungan hidup dia. Dengarlah kata-kata bakal leader HUG ni. Abang Syam apa ni? Bakal jadi talk host ke? Kamu lah jangan terlalu memuji sangat. Tak sawai pun tak apa, tapi janganlah terlalu memuji sangat. Sedar tak sedar bila aku buat live macam ni kan, sebenarnya ramai yang skodeng aku punya live. UG, Kodok, lepas tu leader daripada family lain pun ada skodeng live aku. Dia pakai Invis masuk live aku.
Wadak Kaji, wadak Ja. Diorang pakai Invis. Diorang masuk live aku, diorang pakai Invis. Lepas tu ini cerita benar, aku tak tipu ah. Diorang pakai Invis. Lepas tu diorang lepak dalam live aku, diorang tengok aku cerita pasal ni lah, pasal macam mana nak buat live yang lebih kualiti. Aku selalu bebel-bebel kan ni. Aku selalu borak-borak kosong ni. Borak-borak pendapat 20 sen aku ni. Lepas tu aku masuk satu live ni. Wadak Abang Kaji Kino. Wadak Along, Wahub. Live Along ni lah tadi. Ada orang RVC. Lepas tu tunjuk jagung bengkok dia tunjuk jagung. So auto kemurungan. Along ni dia terus kemurungan sampai petang dia kemurungan. Aku buat live macam ni, borak-borak macam ni, jujur aku cerita Angah. Aku buat borak macam ni aku cerita-cerita pasal live, pasal konten apa benda semua. Sebenarnya ada invis. Ada leader-leader yang masuk live aku yang invis. Dia tengok aku punya ni. Lepas tu bila esok, wadah Emma, lepas tu bila esok aku masuk live diorang cakap, hai Syam, dia kata, Syam, saya selalu intai awak punya live. Aku pernah masuk live seorang leader ni, aku tak nak cakap family apalah. Okay, saya selalu masuk, hai Oreo, saya selalu masuk live awak, saya tengok awak selalu borak pasal macam mana buat live yang kualiti lah, apa benda semua gini-gini kan. Saya rasa macam baguslah apa yang awak buat tu. Sebab saya dengar awak cerita, sampai saya rekod awak punya video tu. Saya rekod awak punya live, dia kata. Aku sendiri rasa terkejut kan. Leader tu kata dia masuk live aku, lepas tu dia dengar aku berborak, dia tengok live aku kan. Sambil tu dia rekod. Dia rekod lagi live aku, dia rekod, lepas tu dia post dekat dalam grup WhatsApp family dia. Family dia punya grup WhatsApp lah. Family kan semua ada grup WhatsApp masing-masing kan. Dia siap post dekat dalam grup WhatsApp family dia. Dia nak share dengan dia punya host-host semua. Lepas tu aku cakap, betul ke? Padahal saya borak kosong-kosong je. Tak, awak punya borak tu, walaupun awak banyak membongak, awak banyak macam buat awak bodoh kan, tapi sebenarnya apa yang awak sampaikan tu benda yang penting sebenarnya. Banyak host-host saya yang tak tahu benda tu, yang tak pernah buat benda tu. So bila awak bagi tahu, saya rasa macam lebih baik saya rekod je lah. So dia kata sorry sebab saya rekod senyap-senyap. Saya rekod awak punya live, lepas tu saya hantar kat dalam grup WhatsApp. Saya bagi host-host saya tengok, dia kata. Aku pun macam tak percaya lah dia cakap macam tu kan. Tapi aku cakap lain kali tegur-tegur lah. Jangan apa orang kata jangan kalau invis pun tegur-tegur lah. Lepas tu esok tu dia masuk dengan 3 orang host dia. Dia masuk dengan 3 orang host dia. Lepas tu leader ni cakap, ni lah Syam yang saya selalu hantar video kat dalam grup tu. Dia kata, lepas tu host dia kata, ya ke, ni ke, okey gitu. Dia siap buktikan lagi yang host dia pernah tengok video aku. Aku pun macam terkejut kan, orang masuk live aku, orang rekod. Lepas tu dia hantar kat dalam grup WhatsApp dia. Tu orang apa ni, Wat Kemurungan. Wadah Emma line okey ke, tak okey ke, keluar masuk. Tu orang sekarang dah macam bahaya tau. Miko orang dah boleh up VC. Level 1, level tak ada level pun boleh RBC. So korang hati-hati lagi, lepas ni korang akan buat live, lepas tu akan ada orang RBC tunjuk jagung. Korang sedia je lah, nanti ada orang masuk, nanti dia akan tunjuk jagung macam Along kena tadi. Lepas tu dia auto kemurungan sampai petang. Mula-mula dia start live aku tengok dia siap ada konten, lepas tu dia borak-borak huha. Kali lepas ada orang RBC tunjuk jagung, dia auto kemurungan. Masam terus muka dia sampai ke petang, sampai dia end live tadi. Mana ada keluar masuk, ada lah. Kau ingat aku tak nampak ke kau masuk, Emma? Makan apa malam ni, Emma? Hari ni buka kedai tak? Bila masa masuk, aku nampak kau masuk tadi, Emma. Nama kau Emma join the live. So Along kalau buat live, Along cuba perhatikan siapa yang selalu ada kat dalam live Along. Yang selalu ada kat dalam live tu, bagi dia admin. Lepas tu Along kena bagi tahu dengan admin. Okey, kalau ada orang yang macam RBC, dia tunjuk lucah-lucah, lepas tu Along boleh awak boleh kick dia. Wadat ni. Ya Allah ni. Awak admin, awak boleh kick orang yang macam RBC tunjuk jagung, orang-orang tu awak boleh kick macam tu. Tapi jangan bagi admin dekat lelaki yang hero gadis-gadis. Hero gadis-gadis ni korang faham-faham je lah. Dia nak mengorat korang.
Lepas tu dia minta jadi admin. Lepas tu bila dapat admin, bila ada je lelaki lain yang masuk live tu yang komen lebih-lebih sikit, komen lebih-lebih sikit je, terus dia kick. Itu hero gadis-gadis lagi. Jangan bagi hero gadis-gadis jadi admin kat live korang. Ya Allah, thank you Nini. Terima kasih. Kamsahamnida, kimochi. Nini siap Nini, dah makan ke? Makan apa malam ni? Masak-masak ke? Makan luar ke? Lepas tu semalam kan kita fikir dengan siapa? Fikir dengan family BR Family BR kan. Leader family BR tu dia pun selalu masuk live aku, dia pun selalu invest juga. Dia pun cakap dengan aku macam tu. Bila aku masuk live dia akan cakap, saya selalu semalam saya masuk live awak, dia kata saya dengar awak cerita pasal macam ni. Saya masuk live awak. So saya memang setujulah, memang bagus apa yang awak cakap tu. Dia cakap macam tu So memang membuktikan yang memang ramai orang yang sebenarnya yang masuk live kita tapi dia invest. Sebab dia nak tengok kita punya konten. Tak semua orang masuk live kita lepas tu dia akan komen banyak-banyak. Tak juga. Wadak Kira hampir nak buta dah ni. Sumpah lah, lepas tengok jagung terus nak buta. Tinggal adik-beradik aku je. Kau komen apa ni? Semua dah fly, tinggal adik-beradik aku je. Ya Allah. Wadak Kira kalau dia pakai account greedy dia, maknanya dia menang hari ni. So korang standby je. Tolong SS tu aku kalau Kira campak. Jodoh Kira ada tak? Jodoh Kira. Sekejap aku check kat atas ni Dia ada ke tak? Alah, dia dah fly lah. Aku baru nak kenalkan kau dengan seorang ni tadi. Baru nak kenalkan kau dengan nama dia Nini. Nini. Ya? Aku baru nak kenalkan kau dengan Nini tu. Sebab Nini tu dia tengah cari jodoh. Alah, kari lah Syam. Betul. Kau cuba slide komen tu. Cuba tengok yang nama Nini tu. Kau boleh follow dia lah. Itu pun kalau dia live lah. Dia pun jarang-jarang live tu. Kalau kau nak jumpa dia selalu, kau kena selalu masuk live aku. Nanti kau akan jumpa dengan Nini tu. Lepas tu nanti aku akan recommend kau. Lepas tu untung kita bagi sama rata. Hai aku cinta. Untung kita bagi sama rata. Untung apa tu? Untung video lah. Lepas kau dah record video tu, kau send lah dekat aku, send kat WhatsApp. Tu namanya untung kita bagi sama rata. Untung bagi sama rata macam mana tu? Lepas kau dah record video dia, kau send dekat WhatsApp. Kita share dua video tu. Lepas tu kau cakap lah dengan dia, kau janji nak delete. Walaupun kau tak delete lagi. Wadak Mira. Ya Allah Mira. Siap Mira. Wadak Joker. Kau pun tahu kan kita punya operasi selama ni. Macam mana operasi kita? Operasi kita ialah untuk kumpul video-video. Korang ada tak masa kat zaman 3GP dulu? Korang dah hidup tak masa tu? Zaman 3GP memang zaman yang paling best sebab korang tengok cerita Blue dalam keadaan gambar dia kotak-kotak, gambar dia blur-blur, gambar dia berkabus. Yang gambar video macam tu pun korang boleh steam. Batak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira. Ya Allah, thank you Mira. Semoga dimurahkan rezeki. Lagu tu kau pasang apa tajuk? Aku pun tak tahu. Aku download hari tu dekat YouTube. Tajuk dia apa tah, funny apa tah, kelakar apa tah. Macam tu lah. Korang pernah hidup tak kat zaman-zaman 3GP dulu? Korang jangan tipu lah kalau korang kata tak pernah tengok video 3GP tu. Cuba kau tengok. Dia tak ada tajuk. Aku download. Download jadi MP3. Zaman-zaman 3GP. Kalau korang pernah tengok, jangan tipu lah, terutama sekali lelaki. Tapi ya aku pasti perempuan pun ada tengok video-video 3GP ni. Video 3GP ni kalau korang tanya aku lah apa yang mana yang tak faham tu, yang tak tahu 3GP tu apa. 3GP tu dia adalah video kualiti yang sangat rendah. Dia macam berkabus-kabus, dia berkotak-kotak gambar dia. Lepas tu nanti korang akan tengok video boyfriend dengan girlfriend dia dekat atas motor. Lepas tu boyfriend dengan girlfriend dekat dalam kelapa sawit. Boyfriend dengan girlfriend dekat dalam kereta kancil. Itu lepas tu cikgu dan security sekolah.
Pun kau pernah tengok tak yang cikgu dengan security tu? Yang tu memang korang jangan tipu lah. Kalau korang pernah hidup zaman 3GP, tahun 90-an dulu, tahun 2000 dulu, memang korang akan melalui, okay? Tengok video-video macam tu. Sebelum Bluetooth, guna apa yang rate nak transfer tu? Rate apa lah? Red tube. Red tube lain. Itu porno batak. Red tube. Infrared. Betul tak? Infrared kan? Infrared. Infrared tu korang kena letak dua phone sebelah-sebelah. Dua phone sebelah-sebelah. Lepas tu nanti dia akan transfer file tu. Bapak lama aku pernah pakai infrared tu. Lama gila. Lepas tu letak telefon sebelah-sebelah, nanti dia akan infrared. Dia akan transfer file tu pakai infrared tu. Lama gila, dia tak macam Bluetooth. Bluetooth lagi laju kan. Kenapa reconnecting ni? Aku lag ke? Hello, test. Betul lah, aku rasa aku lag lah. Terkejut tak? Betul lah, internet aku habis lah. Batak. Sangkut-sangkut. Ya Allah, sangkut lagi. Aku rasa macam aku nak end live lah. Aku rasa aku dah cukup masa dah kot. Dah sejam dah. Dah berapa minit dah aku live? Dah sejam dah. Okay, jap aku nak tengok siapa yang sawer tadi. Thank you Mira, thank you Nini, thank you Dian, thank you Izam, thank you Nakali, thank you Mia, thank you Aida, thank you Pami, thank you Putri Seri Bulan, dan yang lain-lain lah. Terima kasih yang sawer. Boleh end. BC tengah on game tu, pergi main. Apa ni? Sebelum apa ni? BC tengah on game tu. Tengah main game lah. Okay, aku rasa aku nak end live dah. Okay kan, kalau ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan korang, maafkan aku apa-apa benda yang aku kata tadi tu, kalau ada yang terasa tu, maafkan aku Kita manusia tak lari daripada melakukan kesilapan. Panjang usia, kita jumpa lagi dalam live yang lain. Assalamualaikum. Peace.